Kembali lagi dalam mata pelajaran RBT tingkatan 1. Hari ini cikgu akan menerangkan tajuk 5.1.2 komponen utama sistem vertigasi. Apa yang kamu akan pelajari pada hari ini adalah cikgu akan menerangkan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sistem vertigasi dengan lengkap. Kemudian keperluan asas yang lain. Okey, baik. Kita akan pergi komponen utama. Okey, komponen utama kalau kita tengok pada rajah ni, dia ada 3 iaitu sumber, medium dan alur keluar. Okey, yang pertama adalah sumber, yang kedua medium, yang ketiga adalah alur keluar. Okey, apakah yang dikatakan dengan sumber? Ialah tempat simpanan bekalan nutrien. Okey, tempat simpanan bekalan nutrien. Okey, kita tengok sini. Tempat simpanan. Okey, simpanan adalah yang ni lah. Tangki. Okey, simpanan bekalan nutrien adalah tangki. Kat sini lah. Okey, ini tangki nutrien. Okey, itu kita sebut sebagai sumber. Okey, yang kedua dia kata medium. Medium adalah laluan. Okey, laluan adalah kita pasang pipe ni lah. Okey, ni pipe ni adalah laluan. Laluan penyampaian nutrien. Okey, nutrien yang kita bancur di dalam tangki nutrien akan keluar melalui laluan dia lah, medium tu. Okey, pipe utama tu kita panggil medium. Kemudian apa yang dikatakan dengan alur keluar adalah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Maksudnya yang ni. Yang pipe kecil tu masuk ke tanaman, yang tu kita panggil alur keluar. Okey, yang ni kita panggil alur keluar. Okey, baik. Kemudian kita tengok komponen sistem vertigasi komersial. Okey, ini kalau orang nak buat secara besar-besaran, penanaman secara besar-besaran. Okey, yang pertama kita perlukan tangki nutrien. Okey, tangki nutrien ni yang berwarna hitam ni, tangki ni besar. Okey, dia berfungsi untuk menakung larutan baja. Okey, bermaksud yang ni adalah dalam komponen sumber yang cikgu bagi tahu tadilah. Tempat simpanan nutrien lah. Kita bancuh baja di dalam tangki nutrien ni. Okey, pengaliran larutan baja ke sistem pengairan dilakukan dengan bantuan pipe air. Okey, atau secara tarikan graviti. Maksudnya nutrien ataupun baja yang kita bancuh di dalam tangki ni akan disedut oleh pam air yang kita letak dalam tangki. Kemudian akan melalui sistem perpaipan iaitu medium lah. Okey, jadi yang nombor 2 tu adalah pam air. Okey, pam air ni berfungsi untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Pemilihan jenis pam bergantung pada keluasan tapak, tekanan yang diperlukan dan bilangan tanaman. Okey, pam ni bermaksud dia nak tarik air lah daripada tangki nutrien. Okey, jadi pam ni dia ada yang kecil dan juga yang besar. Okey, kita tengok pada jenis tanaman kita ataupun keluasan tanaman kita tu. Kalau tinggi, kalau banyak, kita perlukan pam yang besar. Kalau tanaman kita, pokok kita tak banyak, kita boleh guna pam air yang kecil. Ataupun dari segi tekanan, kalau tekanan air kita slow ataupun tinggi, tanah kita tu, ataupun kita buat sistem vertigasi secara bertingkat, kita perlukan
pump yang lebih besar lah. Tekanan yang rendah pun kita perlukan pump yang besar untuk tarik larutan baja ni dengan cepat lah. Okey, seterusnya kita tengok komponen yang ketiga, iaitu set penitis. Okey, set penitis ni adalah alur keluar lah. Okey, iaitu kalau kamu cuba tengok set penitis dia kecil saja, pipe yang kecil, tiup mikro, nipple. Kita pasang dua tu kita panggil penitis lah. Okey, jadi bahagian ni ataupun set penitis ini akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Okey, kita daripada sistem perpaipan yang besar tadi tu. Okey, kemudian bila nak masuk ke polybag pokok kita perlukan set penitis. Okey. Okey, jadi set penitis ni kita letak betul-betul dekat pangkal pokok, dekat batang dia tu lah, supaya air baja tadi boleh masuk terus ke, boleh kena menitis ke akar dia terus. Okey, kita tengok ada dua ni kita pasang lah. Nanti set penitis, nipple dan juga tiup mikro. Okey, yang ni kita panggil sebagai alur keluar. Okey, jadi kita tengok yang lain pula. Komponen yang lain yang kita perlukan adalah penapis. Yang ni kita gunakan dia adalah untuk menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan, iaitu dipasang selepas pam air. Okey, kalau kita tengok dalam akuarium pun macam tu, pam air duduk dalam akuarium, penapis ni berada di atas dia atas akuarium tu dekat tempat penutup. Okey, jadi air tadi akan masuk balik dalam akuarium yang telah ditapis lah. Sedut pam tadi dia sedut ada benda-benda asing ataupun benda-benda yang besar sikit. Okey, jadi naik ke pam melalui penapis, sopa dengan kita tapis teh lah. Okey, jadi yang keluar nanti adalah air sahaja. Okey, samalah juga yang ni. Okey, penapis ni dipasang selepas pam air. Penapis ini perlu dibersihkan selalu supaya pengairan larutan baja menjadi lancar. Okey, kalau dah banyak sangat sampah terlekat dekat penapis tadi, nanti larutan baja yang akan dipam akan terjejas lah. Okey, terhalang dengan benda yang telah ditapis tadi. Jadi kita kena selalu bersih supaya aliran air tadi menjadi lancar. Okey, seterusnya kita tengok yang kelima. Komponen yang kelima adalah alat pengatur masa ataupun kita panggil timer. Okey, kenapa kita perlukan timer? Sebab berfungsi untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang telah ditetapkan. Okey, baik, macam ni ya. Pam tadi kita dah letak di dalam tangki nutrien. Kemudian selepas pam kita pasang penapis. Selepas penapis kita akan pasang sistem perpaipan yang menyalurkan larutan baja tadi. Okey, bila nak masuk ke polybag kita perlukan set penitis. Okey, jadi kenapa kita perlukan timer? Timer ni maksudnya kita boleh set berapa kerap kita nak salur air tadi, larutan baja tadi, dan berapa juga kuantiti dia nak titis masuk di dalam polybag tadi. Dan juga satu lagi masa. Mungkin 1 jam sekali. Bila 1 jam tu, okey, sekali selama 15 minit katakanlah. 15 minit kerja di depan, 15 minit. Jadi semua pokok akan dapat kuantiti larutan baja yang sama lah. Okey, kekerapan tu maksudnya dalam satu hari kita nak buat berapa kali. 3-4 kali ke, 2 kali ke. Okey, macam tu kita boleh siap dekat alat pengatur masa. Okey, nanti dia akan automatik pump sendiri akan berfungsi secara auto lah. Okey, seterusnya kita tengok komponen yang seterusnya adalah pipe ladang. Okey, pipe ladang ni yang saya kata tadi,
yang kita perlukan untuk menyalurkan larutan baja ke pokok lah. Okey, paip ladang ni kita boleh guna paip poli ataupun paip PVC. Okey, kalau paip poli yang berwarna hitam, kalau yang paip PVC yang berwarna kelabu. Okey, jadi kita tengok bila kita perlukan bila kita nak pasang sistem perpaipan ni, kita perlukan bahan penyambungan lah, seperti soket sama, siku 90, T sama, injap penahan. Okey, benda ni kita perlu untuk kita sambung lah paip tadi supaya sampai kepada semua pokok yang ada. Okey. Kemudian kita tengok komponen yang lain ataupun alat yang lain yang diperlukan lah, juga penting dalam sistem vertigasi ni adalah bekalan elektrik. Kalau tak ada bekalan elektrik, apa yang kita pasang tadi semua tak berfungsi lah. Timer, pump, semua tak berfungsi. Jadi bekalan elektrik ni amat penting untuk membekalkan kuasa elektrik ke pam air. Okey, bekalan elektrik ni sangat penting untuk sistem vertigasi. Kalaulah tempat kita nak buat vertigasi ni tak boleh tarik bekalan elektrik, jadi tak boleh buatlah sistem vertigasi. Kemudian kita perlukan sumber air yang bersih, diperlukan dalam kuantiti yang banyak, iaitu air yang bersih ni maksudnya kita perlukan nilai pH antara 5.5 hingga 6.5. Okey, kita nak tengok bacaan dia 5.5 hingga 6.5. Okey, yang ni yang kita perlukan, ataupun kita kata air bersih lah. Kualiti air boleh ditentukan dengan menggunakan pH meter dan EC meter. Okey, nanti cikgu akan tunjuk apa itu pH meter dan EC meter. Okey, dua-dua alat ini kita boleh ukurlah kualiti air kita, sama ada air sungai, kolam, air tasik, air telaga. Okey, kita kena gunakan yang ni juga. Takut kalau tercemar, kita tak boleh guna air tadi, sebab pokok kita akan membesar tidak dengan membesar dengan terganggulah pembesarannya. Okey, seterusnya kita tengok keperluan-keperluan asas yang kita perlukan, iaitu yang pertama kita perlukan tangki larutan baja dan yang kedua larutan stok baja. Okey, tangki larutan baja yang tadilah tangki yang berwarna hitam, kita perlukan 2 tangki larutan baja, iaitu untuk kita menyediakan baja A dan juga baja B. Okey, baja untuk vertigasi, baja A dan baja B ya. Okey, kita bancuh siap-siap di dalam 2 tangki ni mengikut larutan kepekatan yang sesuai dengan umur tanaman tu. Kemudian nombor 2, larutan stok baja, maksudnya baja vertigasi adalah dalam bentuk serbuk dan terdiri pada set A dan set B. Kedua-dua set ini perlu dilarutkan terlebih dahulu. Okey, dia maksudnya baja A dengan baja B tadi dia berbentuk serbuk, jadi kita perlu bancuh tu sebab kita perlukan air, bancuh dengan air yang bersih yang nilai pH yang kita kata tadilah 5.5 hingga 6.5. Okey, kemudian kita bancuh ikut kepekatan, maksudnya tong A1, tong B1 lah. Okey, kemudian serbuk baja tersebut boleh didapati dalam bentuk larutan tersedia dijual di dalam pasaran. Okey, seterusnya kita perlukan media tanaman. Okey, media tanaman ni adalah kita ganti tanah yang di dalam polybag. Kita tak pakai tanah sebab tanah ni mempunyai benda-benda hidup yang akan merosakkan akar pokok dan pokok kita akan mendapat penyakit. Jadi bila kita ganti dengan media tanah ni, media tanaman yang ni, pokok kita risiko untuk mendapat penyakit adalah kurang. Okey, media
tanaman yang kita guna, yang kebiasaannya yang kita guna untuk sistem fertigasi adalah kokopit, sabut kelapa lah, kemudian sekam padi yang telah dibakar, dan peat moss, lumut sphagnum. Okey, sekam padi dihasilkan daripada biji padi yang sudah dikisar. Terdapat 2 jenis sekam padi, iaitu sekam padi bakar dan sekam padi mentah ataupun tidak bakar lah. Kokopit ialah bahan semula jadi daripada sabut kelapa. Bahan ini mudah reput dan boleh mengekalkan kelembapan serta baik untuk pengudaraan. Okey, kenapa kita pilih media tanaman ni? Ada 3 jenis ni. Okey, kerana ketiga-tiga jenis ni dia dapat mengekalkan kelembapan. Maksudnya ayak tu dia boleh simpan. Okey. Okey. Jadi sabut kan kalau kena ayak lambat nak kering. Okey, jadi macam itulah maksudnya. Dia boleh kekalkan kelembapan tadi, jadi pokok tanaman kita tu boleh menyedut larutan baja dengan sempurnalah. Okey, seterusnya yang nombor 4, kita perlukan biji benih lah untuk kita tanam. Kita nak buat pokok, kita nak tanam pokok, kita perlukan biji benih. Okey, pilih biji benih yang baik dan berkualiti. Pastikan biji benih yang digunakan bebas daripada sebarang penyakit. Biji benih daripada benih hybrid boleh diguna kerana ia mudah bercambah dan pertumbuhannya seragam. Okey, jadi untuk pilih biji benih ni kita perlu tengok pada pokok asal dia. Kena pokok induk tadi tu. Okey, pokok induk tadi tu mesti sihat lah. Tu sebab dia kata kita kena pilih daripada yang bebas daripada penyakit. Okey, biji benih hybrid ni maksudnya biji benih yang kita boleh beli dekat kedai tu, yang dah keringkan siap dah kat kita tu. Yang tu kita panggil biji benih hybrid. Okey, kita boleh letak di dalam media tanaman, kemudian bila dia terkena ayak dia akan tumbuh. Okey, satu lagi biji benih direct daripada buah tadilah, boleh juga. Okey, seterusnya kita tengok yang nombor 5 adalah alat pengukur. Alat pengukur ni adalah pH meter dan juga isi meter. Yang ni lah yang akan mengukur kualiti air yang kita perlukan untuk untuk membancuh baja AB tadi. Okey, dia ada dekat situ kita kata tempat untuk tunjuk nilai dia lah. Sopa dengan kita demam tu kan. Okey, dia akan tunjuk nilai pH tadi. Okey, kalau pH tadi berada di antara yang kita kata yang bersih lah, 5.5 hingga 6.5, kita boleh ambil lah yang tu. Okey. Okey, kemudian kita tengok alat pengukur digunakan untuk menguji kualiti air pengairan sistem fertigasi. Alat yang digunakan ialah pH meter dan isi meter. pH meter digunakan untuk mengukur keasidan atau kealkalian air. Okey, ada asid ke tak lah. Kemudian nilai pH normal ialah pH 7. Okey, isi meter 5.5 hingga 6.5. Kalau pH meter dia perlukan bacaan 7 lah. Maksudnya nutrien air tadi tu nutrien. Natural. Okey, air tadi natural. Tak tercemar lah, tak ada asid dan juga tak ada air kali, tengah-tengah lah. Okey, untuk mengukur kepekatan larutan baja. Okey, baik, itu saja penerangan cikgu pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.